Kekayaan negara, adakah ia datang dari bawah tanah atau dari atas jalan? Di tengah-tengah Dewan Kuliah MIT yang dipenuhi oleh pelajar antarabangsa dari 20 buah negara, satu soalan dilontarkan yang serta-merta mengejutkan suasana. Adakah kekayaan negara berasal dari sumber galian di bawah tanah atau dari laluan jalan di atasnya? Seorang pelajar Cina mengangkat tangan. Sumber adalah kuasa negara, katanya sambil tersenyum sinis. Negara seperti Malaysia yang mempunyai sumber yang terhad, tidak akan mampu bertahan sehari pun tanpa bantuan daripada kuasa besar. Suasana dewan menjadi tegang. Namun, pelajar dari Malaysia itu, Rizal Hakim, bangkit dengan tenang dan mematahkan semua hujah hanya dengan satu ayat. Sumber akan habis suatu hari nanti, tetapi apa yang kami miliki tidak akan pernah lenyap. Apakah sumber yang lebih berharga daripada minyak, lebih bernilai daripada emas yang tidak boleh dibeli dengan berbilion ringgit dan hanya dimiliki oleh Malaysia? Mari kita mulakan kisah ini. Selamat datang, saya Profesor Alan Roberts dari Jabatan Ekonomi Antarabangsa MIT. Pagi ini, jam 9.30, Dewan Kuliah 320 dipenuhi pelajar dari 20 buah negara. Projektor dihidupkan, memancarkan peta dunia ke dinding. Saya telah mengajar ekonomi di sini selama 30 tahun, tetapi hari ini saya rasa gemetar, tidak seperti selalu. Bunyi ketukan hujung jari saya pada podium bergema dalam keheningan dewan. Semua mata tertumpu kepada saya. Wang Lei dari China, Rizal Hakim dari Malaysia, dan Amin Salim dari Jordan, setiap pandangan mereka menyimpan keyakinan masing-masing. Kenapa sesetengah negara kaya dan sesetengahnya miskin? Saya melontarkan soalan itu. Saya menunjuk secara bergilir-gilir ke benua Afrika dan Eropah pada peta. Ada teori yang mengatakan iklim, sumber, dan laut, tiga elemen ini yang membahagikan tamadun. Senjata api, kuman, dan besi. Semuanya adalah hasil geografi. Saya melihat pelajar-pelajar saling berpandangan. Terutamanya Wang Lei yang duduk di barisan hadapan dengan lencana bendera Cina berkilauan di dadanya. Saya tahu dia sudah bersedia untuk membantah. Saya berjalan perlahan di hadapan papan tulis. Adakah geografi masih menentukan kuasa negara pada abad ke-21? Atau adakah pilihan manusia yang mengubah takdir itu? Saya sendiri keliru dengan soalan ini. Selama 30 tahun, saya mengajar bahawa sumber adalah punca kekayaan. Arang batu membina revolusi industri dan petroleum menggerakkan tamadun moden. Namun, kebelakangan ini, keraguan mula timbul. Venezuela mempunyai rizab minyak terbesar di dunia, tetapi ekonominya runtuh. Arab Saudi berusaha keras untuk mengurangkan kebergantungan kepada minyak. Sementara itu, negara yang hampir tiada sumber seperti Malaysia, Singapura, dan Switzerland kekal kaya. Malaysia, walaupun mengeluarkan minyak dan gas, kemakmuran utamanya datang dari perdagangan dan perkhidmatan, dan ia menjadi antara 20 kuasa ekonomi terbesar dunia. Tepat pada masa itu, Wang Lei mengangkat tangan. Keyakinan jelas terpancar pada wajahnya. Saya tahu perdebatan hari ini tidak akan mudah. Profesor, saya masih percaya jawabannya jelas. Suara Wang Lei tenang tetapi tegas. Pandangan seluruh dewan tertumpu kepadanya. Sumber. Bukankah revolusi industri dan tamadun moden semuanya hasil daripada sumber? Beberapa pelajar mengangguk dan pelajar dari Rusia malah bertepuk tangan kecil. Saya tersenyum dan memberi isyarat kepadanya. Baiklah, mari kita dengar pandangan dari Cina. Sambil bersandar pada podium, saya memandang Wang Lei. Namun di sudut hati timbul suara lain. Adakah sumber benar-benar jawaban tunggal? Saya melihat Rizal Hakim, pelajar Malaysia, yang duduk di belakang, mencatat nota dengan tenang. Kesunyiannya kelihatan penuh makna. Amin dari Jordan juga berpeluk tubuh, termenung. Saya sedar, perdebatan hari ini akan melangkaui sekadar perbincangan akademik. Ia adalah pertembungan pengalaman dan kepercayaan dari setiap negara. Teori yang saya percayai selama 30 tahun mungkin akan tergugat. Saya merasa debaran di dada saya apabila Wang Lei bangun. Apakah kesudahan perdebatan ini? Wang Lei perlahan-lahan berdiri, penuh yakin. Kekayaan negara datang dari bawah tanah, katanya. Memandang sekeliling dewan. China menghasilkan 60% daripada bahan bumi nadir rare earth dunia. Biji besi, arang batu, kuprum sumber yang kami miliki adalah kunci kepada hegemoni abad ke-21. Wang Lei mengeluarkan telefon pintarnya. Dalam peranti kecil ini sahaja, terdapat 17 jenis bahan bumi nadir dari China.
Tanpa unsur-unsur seperti neodymium dan terbium, tamadun moden tidak dapat berfungsi. Beberapa pelajar terpegun. Ivan dari Rusia mengangguk, mungkin teringat gas asli dan petroleum negaranya. Lihatlah perang dagangan Cina AS baru-baru ini. Suara Wang Lei semakin nyaring. Apabila AS mengenakan sekatan ke atas semikonduktor kami balas dengan sekatan ekspor bahan bumi nadir. Jet pejuang F-35AS, kereta elektrik Tesla, iPhone semuanya tidak dapat dibina tanpa bahan bumi nadir kami. Dewan menjadi sunyi. Pelajar-pelajar terpesona dengan logik Wang Lei yang selari dengan teori ekonomi berasaskan sumber yang saya ajarkan selama 30 tahun. Teknologi boleh ditiru, tetapi sumber tidak boleh dirampas. Wang Lei berjalan menuju papan tulis. Walaupun Silicon Valley pintar, mereka tidak boleh mengambil bahan bumi nadir yang tertanam di bumi Cina. Dia menulis besar-besar di papan tulis, sumber kuasa. Lihatlah Arab Saudi. Sebuah negara di tengah padang pasir, bagaimana ia boleh menguasai dunia? Kerana minyak. OPEC mengawal pengeluaran dan harga minyak dunia bergegar. Wang Lei berhenti seketika, melihat ke sekeliling. Ekspresi pelajar menjadi serius. Pelajar dari Timur Tengah mengangguk. Rusia juga sama, apabila mengancam untuk menghentikan bekalan gas asli, seluruh Eropah menggigil. Inilah kuasa sumber, tegasnya. Logiknya jelas. Negara yang mempunyai sumber mengawal negara yang tidak memilikinya. Mereka boleh mengawal harga dan mengenakan tekanan politik. Oleh itu, dunia mesti melalui Cina untuk bergerak. Suara Wang Lei dipenuhi kebanggaan. Kami bukan sekadar menjual sumber, tetapi mengawal masa depan. Tepukan bergema di Dewan. Pelajar Brazil bertepuk tangan paling kuat, mungkin memikirkan biji besi di negara mereka. Saya memerhatikan adegan itu dengan perasaan bercampur baur. Hujah Wang Lei sempurna. Ia adalah teras kepada teori yang saya ajarkan selama berdekad. Sumber adalah kuasa. Sumber adalah kekayaan. Sumber adalah masa depan. Tetapi sesuatu tidak kena. Kenapa Malaysia terus muncul dalam fikiran saya? Negara yang tidak mempunyai rizab minyak yang besar, namun menjadi antara 20 ekonomi perdagangan terbesar, dan wajah Rizal Hakim yang duduk diam di belakang. Wang Lei kembali ke tempat duduknya, mengucapkan kata-kata terakhir. Abad ke-21 adalah era perang sumber. Sesiapa yang memiliki sumber akan menguasai dunia. Tepukan kedengaran lagi. Tetapi saya tidak bertepuk tangan. Saya memandang Rizal Hakim. Ekspresinya menunjukkan pandangan yang berbeza. Adakah sumber sahaja jawapannya? Atau adakah ada perspektif lain? Setelah Wang Lei selesai, Dewan senyap seketika. Saya mengambil pen di atas podium, pen yang telah saya gunakan sejak hari pertama mengajar di MIT 30 tahun lalu. Saya berbisik, ya, itu teori yang saya ajarkan. Kata-kata Wang Lei tepat seiring dengan teras teori saya. Sumber mencipta kekayaan, sumber adalah kuasa, sumber menentukan masa depan. Saya hidup dengan kepercayaan ini. Namun, realiti di hadapan saya seakan menafikan teori itu. Saya melihat keluar tingkap. Beribu-ribu kapal kontena berlabuh di pelabuhan Boston. Saya berfikir, berapa banyak kapal yang datang dari negara yang kaya sumber dan berapa banyak dari negara yang kurang sumber. Venezuela, negara rizab minyak terbesar, rakyatnya kini menderita kelaparan. Jepun, hampir tiada sumber, tetapi ekonomi ketiga terbesar di dunia. Switzerland hanya mempunyai gunung, tetapi pendapatan per kapita antara yang tertinggi. Dan Malaysia, saya mengetatkan genggaman pada pen. Bukan marah, tetapi gementar kerana kekeliruan dan penyesalan. Malaysia adalah negara yang tidak dapat dijelaskan oleh teori saya. Tidak ada minyak bumi yang melimpah berbanding negara Arab. Tiada bahan bumi nadir yang menguasai tanah yang kecil. Menurut teori saya, ia sepatutnya menjadi negara miskin. Tetapi realitinya berbeza. Elektronik, kenderaan, minyak sawit, petroleum Malaysia adalah pemain utama dalam hampir setiap sektor. Bagaimana syarikat seperti Petronas, Sime Darby, dan Proton boleh bersaing di peringkat global tanpa penguasaan sumber galian yang ketara? Hati saya rumit melihat pelajar bersorak atas hujah Wang Lei. Premis bahawa negara kaya sumber adalah kuat sangat menarik kerana ia intuitif dan jelas. Tetapi logik itu hanya menjelaskan kekayaan jangka pendek, bukan pertumbuhan lestari. Saya melihat tulisan sumber kuasa di papan tulis. 30 tahun lalu saya menulis ayat yang sama. Waktu itu saya yakin. Sekarang, kenapa timbul keraguan? Tiba-tiba, mata saya tertumpu kepada Rizal Hakim di belakang. Dia senyap mencatat.
tidak bertepuk tangan seperti yang lain, hanya tekun dengan pemikirannya. Saya dapat membaca sesuatu yang lain dari pandangannya, seolah-olah dia bertanya, "Profesor, adakah sumber benar-benar jawaban tunggal?" Saya memikirkan Afrika, benua yang melimpah dengan berlian, emas, minyak, kuprum, tetapi kekal sebagai salah satu tempat termiskin di dunia. Kongo menghasilkan 60% kobalt dunia, tetapi rakyatnya hidup dengan kurang 2 sehari. Adakah ini berkat sumber atau sumpahan sumber? Saya meletakkan pen, menghela nafas panjang. Teori 30 tahun saya tergugat, tetapi pada masa yang sama, saya merasakan saya semakin hampir kepada kebenaran baru. Tepat pada masa itu, Rizal Hakim perlahan-lahan mengangkat tangan. Saya mengangguk ke arahnya, isyarat senyap bahwa saya mahu mendengar pandangannya. Apakah perspektif yang akan dia berikan? Adakah dia akan mengatakan sesuatu selain sumber yang mencipta kekayaan negara? Jantung saya berdebar. Tiba-tiba, Rizal Hakim, yang hanya mendengar teori sumber Wang Lei menguasai dewan, perlahan-lahan berdiri. Pergerakannya berbeza daripada Wang Lei. Tidak terlalu yakin, tetapi tenang dan berhati-hati. Di tangannya, dia memegang sebatang pen lama. "Profesor, saya rasa bukan sumber, tetapi keadaan geografi, terutamanya laluan ke laut yang mengubah nasib sebuah negara," katanya. Pelajar-pelajar mendongak. Suasana yang didominasi oleh teori sumber seketika berubah. Saya juga menegakkan belakang saya, menumpukan perhatian kepada kata-katanya. Rizal Hakim mengeluarkan peta dunia dari bagnya. Dia menunjuk dengan berhati-hati kepada lokasi Malaysia. Malaysia tidak mempunyai banyak sumber bumi nadir. Wang Lei betul. Kami kekurangan rare earths, besi, dan arang batu. Beberapa pelajar kelihatan keliru, seolah-olah bertanya, "Jadi, bagaimana negara kamu menjadi kaya?" "Tetapi kami mempunyai Selat Melaka." Suara Rizal Hakim mula mendapat tenaga. "Selat ini arteri perdagangan dunia telah menjadi tingkap kami ke dunia." Dia menunjuk laluan perdagangan di sekitar Asia Tenggara. "Kami menggunakan laut itu bukan sebagai pengganti sumber, tetapi sebagai laluan untuk kelangsungan hidup negara. Sebab utama kami memilih pertumbuhan berorientasikan ekspor sejak tahun 1960 keropaan adalah kerana laluan ini." Suasana dewan mula berubah. Pelajar mendengar dengan teliti. Sumber adalah konsep pemilikan, tetapi laluan adalah konsep sambungan. Rizal Hakim menambah dengan nada perlahan. "Kami memilih sambungan berbanding pemilikan." Saya mendengar kata-katanya, jantung saya berdegup kencang. Ini adalah perspektif yang saya terlepas pandang selama 30 tahun. Bukan sumber, tetapi sambungan. Bukan pemilikan, tetapi hubungan. Lihat Pelabuhan Klang dan Tanjung Pelepas. Rizal Hakim menunjuk kawasan pelabuhan di semenanjung Malaysia. Mereka adalah antara pelabuhan kontena tersibuk di dunia. Puluhan ribu kontena keluar masuk setiap hari. Di dalamnya ada produk elektronik, getah, minyak sawit yang dibuat di Malaysia. Ekspresi Wang Lei mula mengerut. Pelajar lain juga merasakan bahawa mereka sedang didedahkan kepada pandangan baru. "Kami mengimport bahan mentah, memprosesnya, dan mengekspor produk siap. Laluan laut itulah yang membolehkan semua proses ini berlaku." Rizal Hakim berhenti seketika. Dengan suara yang tenang tetapi penuh keyakinan, dia berkata, "Kami tidak menggali minyak dari bumi. Sebaliknya, kami menggali jalan ke dunia." Ketegangan yang halus menyelubungi dewan. Mata Wang Lei menjadi tajam, dan beberapa pelajar saling memandang, seolah-olah bertanya, "Adakah itu benar-benar mungkin?" Tetapi ekspresi saya berbeza. Sudah lama saya tidak menemui perspektif yang benar-benar baru. Suara Rizal Hakim yang sederhana mula mengubah arus perdebatan. Saya memandang kembali pada tulisan sumber kuasa di papan tulis. Saya mahu menulis kata-kata Rizal Hakim di sebelahnya, Laut T, sambungan. Saya sedar. Apa yang saya terlepas pandang selama 30 tahun adalah ini. Bukan pemilikan sumber, tetapi sambungan dengan dunia yang mungkin menjadi sumber kekayaan sebenar. Tepat ketika Rizal Hakim hendak duduk, Wang Lei tiba-tiba bangun. Kelihatan ketidakpuasan dan niat untuk membantah jelas pada wajahnya. Apakah bantahan yang akan dilemparkan? Selepas Rizal Hakim selesai, Wang Lei diam seketika, kemudian bangun dengan senyuman sinis. Ekspresinya menunjukkan ejekan, seolah-olah melihat pemikiran naif seorang kanak-kanak. Cerita yang bagus, tetapi ia adalah romantisme yang tidak tahu tentang realiti. Wang Lei melambaikan tangan, dan suasana dewan menjadi tegang. Saya menggenggam pen, mendengar kata-katanya.
Malaysia mungkin kuasa perdagangan, tetapi adakah kamu pernah melindungi laut itu dengan kekuatan sendiri? Suaranya penuh cabaran. Tanpa kehadiran Angkatan Laut AS, kamu tidak akan bertahan sehari. Itu bukan kemerdekaan, itu adalah kebergantungan. Pelajar-pelajar mula berbisik. Beberapa mengangguk, beberapa menunjukkan rasa tidak senang. Wang Lei meninggikan suaranya. Kamu cakap tentang Selat Melaka. Itu bukan berkat, itu adalah penjara yang berbahaya. Dia menunjuk peta. Di sekeliling kamu adalah kuasa besar, Indonesia, Singapura, Thailand, dan yang paling penting, laluan itu sentiasa di bawah perhatian China dan AS. Jika kuasa-kuasa besar menyekat laluan, ekonomi kamu lumpuh dalam sehari. Wajah Rizal Hakim menjadi tegang. Pelajar lain menahan nafas. Serangan Wang Lei lebih keras daripada yang dijangkakan. Ingat krisis kewangan Asia? Apa gunanya jalan laut kamu? Akhirnya IMF dan kuasa-kuasa barat yang datang menyelamatkan kamu. Itu juga jalan yang dikawal oleh orang lain. Dewan terdiam. Beberapa pelajar berkerut dahi. Ini telah melangkaui perdebatan akademik. Malaysia mungkin ada teknologi, tetapi kamu tiada tanah, tiada sumber, dan tiada kemandirian. Pandangan Wang Lei ditujukan kepada Rizal Hakim. Kemakmuran kamu adalah ilusi, sekadar kilauan sementara di bawah bayangan Amerika dan kuasa maritim lain. Saya merasakan keadaan menjadi serius. Perdebatan bertukar menjadi pertarungan maruah negara. Elektronik bergantung pada rantaian bekalan global, tenaga bergantung pada Timur Tengah, dan keselamatan bergantung pada kuasa luar. Wang Lei menamatkan hujah. Jalan laut itu bukan milik kamu, bukan begitu? Rizal Hakim terdiam. Wajahnya memerah, dan dia menggenggam penumbuknya. Pelajar lain menunjukkan rasa tidak selesa. Hati saya juga rumit. Ada kebenaran dalam kritikan Wang Lei. Adakah kejayaan Malaysia benar-benar kerana laluan lautnya, atau kerana sokongan kuat dari rakan kongsi antara bangsa? Tiba-tiba, satu tangan diangkat perlahan dari belakang dewan. Semua mata tertumpu ke arah itu. Lei, saya rasa sukar untuk bersetuju dengan Anda. Pemilik suara itu ialah Amin Salim dari Jordan. Nada suaranya yang tenang tetapi tegas menyuntik ketegangan baru ke dalam dewan yang beku. Wang Lei memandang Amin dengan senyuman kemenangan. Amin, Anda juga tidak bersetuju dengan saya? Bukankah Anda tahu batasan negara kecil? Tetapi kata-kata Amin seterusnya tidak dijangka. Jauh sekali. Saya lebih bersetuju dengan Rizal. Jordan adalah buktinya. Dewan kembali gempar. Ekspresi Wang Lei mula mengeras. Kisah apa yang akan diceritakan oleh Amin? Jantung saya berdebar. Saya merasakan perdebatan akan berubah haluan sekali lagi. Ketika Amin berdiri, Wang Lei masih tersenyum. Tetapi jawaban Amin sama sekali tidak dijangka. Pelajar lain berbisik-bisik. Pada tahun 1965, Jordan menyerahkan 7.000 km persegi padang pasir untuk mendapatkan hanya 16 km garis pantai, kata Amin. Pelajar kelihatan terkejut, sukar untuk memahami secara logik mengapa padang pasir ditukar dengan laut. Bandar yang dibangunkan adalah Aqabah, satu-satunya pelabuhan kami. Amin menunjuk peta. Namun, minyak kemudian ditemui di tanah yang kami serahkan kepada Arab Saudi. Wang Lei mengejek. Jadi, Anda menyesal, menyerahkan minyak untuk beberapa kilometer pantai. Amin membalas dengan senyuman. Jauh sekali. Sehingga hari ini rakyat Jordan memanggil keputusan itu urusan yang paling bijak. Dewan menjadi senyap, memilih laut berbanding minyak. Sukar difahami. Kami memperoleh laut sebagai ganti minyak. Dan berkat laut itu kami masih bertahan hingga kini, tambah Amin. Bagi kami, laut adalah sumber yang lebih berharga daripada minyak. Wang Lei mengangkat tangan lagi. Itu kes istimewa Jordan sahaja. China juga mempunyai laut. Laut Kuning, Laut China Timur, Laut China Selatan. Kami juga sebuah kuasa maritim. Rizal Hakim perlahan-lahan bangun. Matanya penuh keyakinan, nadanya tegas. Ya Lei, China mempunyai laut. Tetapi laut Anda terhalang. Ekspresi Wang Lei mengeras. Rizal Hakim membuka peta dunia, menunjuk pantai kedua-dua negara secara bersebelahan. Laut China Selatan dan Laut China Timur adalah zon pertikaian wilayah. Pertikaian laluan tidak pernah berakhir. Itu bukan laut, itu adalah tembok. Rizal Hakim mengalihkan jarinya ke Malaysia. Sebaliknya, laluan kami, Selat Melaka, adalah laluan yang terbuka kepada semua arah. Ia adalah laluan perdagangan yang menghubungkan Eropah ke Asia Timur. Kami adalah negara yang terbuka ke setiap arah. Profesor dan pelajar menahan nafas. Suara Rizal Hakim semakin tegas.
Bukan kewujudan laut yang penting, tetapi cara laut itu digunakan yang menentukan kuasa negara. Kami menggunakan laut bukan sebagai medan pertempuran, tetapi sebagai laluan perdagangan yang menghubungkan dengan dunia. Dia menulis besar-besar di papan tulis, "Tragedi negara pedalaman. Terdapat 44 negara pedalaman di seluruh dunia. Separuh daripadanya adalah antara negara termiskin di dunia. Kenapa? Kerana tiada laut." Rizal Hakim menunjuk peta. Negara pedalaman memerlukan kebenaran negara lain untuk setiap ekspor dan import. Kos pengangkutan mereka 3 hingga 7 kali lebih tinggi daripada negara maritim. Zambia, Chad, Mongolia, Niger, itulah sebabnya mereka miskin walaupun kaya sumber. Pelajar mengangguk, walaupun Anda mempunyai banyak sumber, jika jalannya terhalang, ia seperti terperangkap dalam penjara emas. Pandangan Rizal Hakim ditujukan kepada Wang Lei. Malaysia memecahkan penjara itu. Selat Melaka adalah laluan ekspor kami yang tidak berkesudahan. Laluan itulah minyak Malaysia. Ekspresi Wang Lei berubah. Itu hanya nasib geografi. Tidak, Rizal Hakim berkata dengan tegas. Itu adalah hasil pilihan. Kami menjaga laluan kami dan menggunakan laluan itu untuk menghantar teknologi dan budaya ke dunia. Suasana Dewan bergema dengan berat. Tetapi pandangan pelajar sudah berubah. Mereka melihat jalan, bukan kekuatan. Saya tidak dapat menyembunyikan senyuman saya. Saya merasakan titik perubahan dalam pengetahuan sedang berlaku di sini. Selepas Amin dan Rizal Hakim selesai, keheningan melanda. Kemudian, tepukan perlahan mula merebak. Hans dari Jerman memulakannya, diikuti oleh Charles dari Brazil dan pria dari India. Tepukan memenuhi dewan. Mendengar bunyi itu, saya mengambil kapur di podium. Kapur yang telah saya gunakan selama 30 tahun, tetapi hari ini beratnya berbeza. Saya perlahan-lahan menulis di papan tulis, sumber, sambungan. Hari ini saya membuang teori 30 tahun saya, kata saya. Suara saya tegas, tetapi penuh keyakinan baru. Tepukan pelajar beransur-ansur reda. Saya sentiasa percaya bahawa sumber mencipta kuasa. Tetapi kini, saya melihat bukti hidup di hadapan saya yang menafikannya. Saya memandang Rizal Hakim. Matanya sedikit merah. Mungkin terharu kerana mempertahankan kepercayaannya walaupun diserang hebat oleh Wang Lei. Malaysia tiada sumber bumi nadir yang menguasai. Tetapi ia menjadi salah satu daripada 20 negara perdagangan terbesar, peneraju dalam industri elektronik, perkhidmatan dan minyak sawit, kata saya. Tiada setitik pun minyak yang menjamin, tetapi ia disambungkan kepada dunia melalui lautan. Saya mengambil kapur lagi. Ini bukan sekadar perdagangan. Ini adalah falsafah negara yang menjadikan laut sebagai sumber. Pelajar menahan nafas. Wang Lei juga menundukkan kepala, termenung. Sumber abad ke-21 bukan lagi petroleum, tetapi jalan. Laut adalah jalan itu, dan negara yang memiliki jalan itu adalah negara yang benar-benar kaya. Saya melihat ke pelabuhan Boston di luar tingkap. Kapal kontena yang tidak terkira banyaknya berulang-alik. Kapal-kapal itu membawa bukan sekadar kargo. Ia membawa impian, harapan, dan sambungan. Fikirkan pelabuhan Aqaba di Jordan, kata saya sambil memandang Amin. Kenapa 16 km garis pantai lebih berharga daripada 7,000 km persegi padang pasir? Kerana sambungan. Melalui pelabuhan kecil itu, Jordan dapat bertemu dengan dunia. Kerana minyak akan habis, tetapi laut mengalir selama-lamanya. Saya menulis ayat terakhir di papan tulis. Malaysia. Negara yang mengubah dunia bukan dengan sumber, tetapi dengan geografi. Keheningan melanda. Bukan keheningan yang janggal, tetapi masa untuk merenung. Mata Rizal Hakim berkaca. Terharu kerana seorang profesor ekonomi 30 tahun mengakui teorinya. Wang Lei juga mengangkat kepala. Tiada lagi keangkuhan pada wajahnya. Sebaliknya, pandangan yang rendah diri, seolah-olah dia telah menyedari sesuatu. Profesor, Wang Lei mengangkat tangan dengan berhati-hati. Jadi, bagaimana dengan China? Kami juga mempunyai laut, tetapi seperti kata Rizal, ia terhalang. Saya tersenyum. Lei, Anda juga ada jalan. Lihat dasar, One Belt, One Road, inisiatif jalur dan laluan, China. Ia adalah usaha untuk menyambung kepada dunia melalui laluan sutra darat dan laluan sutra maritim. Itulah jawapannya. Mata Wang Lei bersinar. Jangan cuba mengawal dunia dengan sumber, tetapi cuba menyambungkan dunia dengan jalan. Itulah cara untuk menjadi kuasa sebenar abad ke-21. Saya turun dari podium, berjalan di antara pelajar.
Minyak membuat satu negara kaya, tetapi laut menyatukan dunia. Pada saat itu, tepukan meletus lagi. Kali ini, semua pelajar berdiri dan bertepuk tangan. Wang Lei, Rizal Hakim, dan Amin, semuanya bersama-sama. Selepas 30 tahun, saya mengakui bahwa teori saya salah. Tetapi anehnya, saya berasa gembira. Kegembiraan menemui kebenaran lebih besar daripada kebanggaan. Di papan tulis, perkataan sambungan berkilauan dalam cahaya matahari. Tepat di bawahnya, kelihatan samar-samar tulisan yang dipadamkan, sumber. Apabila habuk kapur berterbangan oleh angin yang masuk melalui tingkap, Rizal Hakim berjalan ke tingkap, memandang gambar yang tergantung di dinding. Ia adalah gambar pelabuhan Klang dengan beribu-ribu kontena belayar di atas laut. Dia berbisik kepada dirinya sendiri. Kekayaan kita datang dari laut, bukan dari bumi. Kemudian, dia mendengar langkah kaki yang berhati-hati di belakangnya. Itu Wang Lei. Dia teragak-agak seketika, kemudian berkata dengan suara perlahan, "Rizal, kata-kata Anda hari ini telah mengubah pemikiran saya." Rizal Hakim menoleh. Wang Lei perlahan-lahan menghulurkan tangan. "Kami mempunyai sumber, tetapi laluan untuk membawa sumber itu ke dunia terhalang." "Saya faham sekarang." Rizal Hakim tersenyum dan menyambut tangannya. "Lei, pasti ada jalan untuk Cina juga. Jalur dan laluan Anda adalah permulaannya, bukan?" Melihat mereka bersalaman, hati saya tersentuh. Itu adalah detik kebenaran yang melangkaui sempadan dan ideologi. Kemudian, Amin perlahan-lahan menghampiri. Matanya menunjukkan kepuasan yang mendalam. "Terima kasih kerana membuktikan bahwa pilihan Jordan betul, Rizal. Laut benar-benar sumber yang tidak akan habis." Amin meletakkan tangan di bahu kedua-duanya. Saya memandang ketiga-tiga pelajar itu dan perlahan-lahan menghampiri. Di hati saya, keyakinan baru sedang mekar. Kini, dunia harus belajar ekonomi laut, bukan lagi ekonomi sumber. Keheningan seketika melanda, dan kemudian seorang pelajar di belakang dewan bertepuk tangan. Tepukan itu merebak seperti gelombang. Hans dari Jerman, Karl dari Brazil, pria dari India, Ivan dari Rusia. Cahaya pencerahan terpancar di wajah semua pelajar. Saya melihat cahaya matahari keemasan yang masuk melalui tingkap dan berkata, "Sumber membahagikan sempadan, tetapi lautan menyambungkan kemanusiaan." Pada saat itu, saya sadar, apa yang berlaku di dewan ini bukan sekadar perdebatan. Ia adalah kelahiran ekonomi baru. Wang Lei berkata kepada Rizal Hakim, "Bagaimana kalau kita lakukan projek bersama semester depan? Kita kaji bagaimana China dan Malaysia boleh disambungkan melalui laut." Rizal Hakim tersenyum cerah. "Bagus, kita ajak Amin sekali. Saya mahu mendengar lebih banyak lagi tentang kisah pelabuhan Aqaba." Amin mengangguk. "Ya, keamanan dan kemakmuran melalui laut itulah jawapan yang mesti kita cari." Saya kembali ke podium dan menulis satu ayat lagi di papan tulis. Sumber sebenar abad ke-21 adalah lautan. Dewan kuliah dipenuhi tepukan sekali lagi. Tetapi kali ini, tepukan itu mempunyai makna yang berbeza. Ia adalah tepukan yang menandakan permulaan baru. Selepas kelas tamat, pelajar keluar satu persatu, tetapi perbincangan masih diteruskan. Saya yakin bahwa pencerahan hari ini akan mengubah masa depan mereka. Saya keseorangan di dewan, memandang papan tulis. Perkataan sambungan masih bersinar di sana. Saya menolak teori saya selepas 30 tahun, tetapi saya tidak menyesal. Kebenaran kadangkala menghancurkan kepercayaan kita, dan dari kehancuran itu, sesuatu yang lebih indah akan mekar. Saya melihat sekilas ke pelabuhan Boston di luar tingkap. Senyuman terukir di bibir saya. Di atas laut itu, pencerahan hari ini akan tersebar ke seluruh dunia. Era sumber telah berakhir, dan era sambungan telah bermula. Dan di tengahnya, terdapat lautan. Sumber sejati yang tidak akan habis lautan itu.